warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang mulia kepada pemimpin-pemimpin di sini, Tok Meneh, Nayuk, semualah. Dah tak apa ni, kalau saya nak sebut satu persatu tu banyak sekali. Baba Meh kita sendiri pun, dan juga semua yang mana penyokong, penyumbang untuk anak-anak yatim kita pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kita berada di dalam bulan Syawal. Kita sudah lalu Ramadan. Telah beribadat puasa 29 hari, dan juga kita baru sudah berhari raya Aidilfitri. Maka gapo yang perkara yang mesti kita takut? Apakah perkara yang kita takut tak kala kita lepas daripada bulan Ramadan? Yang kita takutnya puasa kita tidak diterimanya oleh Allah. Yang kita takutnya Al-Quran yang kita baca dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala tak bagi ganjaran pahala. Iftar, berbuka puasa, kita bagi kepada orang yang berbuka puasa. Kita takutnya amalan itu tidak diterimanya oleh Allah. Masuk tengah malam, kita semaya tarawih, kita semaya sunat tahajud. Maka takutnya segala amalan yang kita buat di dalam bulan Ramadan itu tidak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Taala terima, sehari kita puasa, lepas kita daripada azab api neraka. Kalau Tuhan terima satu malam saja kita semaya malam, kita akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan yang kita buat tu saat ni diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi nak naik baca khutbah, jakah tangga, 3 kali Nabi jakah, Nabi kata amin. 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 Kerana waktu itu malaikat Jibril sedang berdoa kepada Allah Taala. Nabi pun kata amin. Apakah doa Jibril? Di waktu itu Jibril berdoanya, ya Allah, janganlah terima puasa bagi anak yang derhaka kepada 2 ibu bapa. Maka Nabi kata amin. Anak yang derhaka ibu bapa, ibadat puasa dia tidak diterima oleh Allah. Malaikat doa kali yang kedua, ya Allah, jangan terima ibadat puasa bagi isteri yang derhaka kepada suaminya. Maka Nabi kata amin. Dan doa yang ketiga, Jibril berkata, ya Allah, jangan terimalah ibadat puasa orang yang tak maaf kepada orang yang minta maaf dia. Hari raya orang kata maaf, hak lepas mari maaf hati, dan dia tu aku tak maaf. Maka orang semacam ni Allah Ta'ala tak terimanya ibadat puasa dia. Kerana hari raya adalah hari bermaaf-maafan. Siapa yang berada di hari raya, bertemu dengan hari raya, tapi hati masih lagi sombong takabur, aku tak maaf kepada orang tu yang buat kepada aku, maka tak ada hari untuk orang tu nak jadi orang yang baik. Kerana hari raya dalam masa setahun sekali, hari raya lah hari yang melembutkan hati kita manusia. Tapi dalam hal orang bermaaf-maafan,
maka dia seorang tak maaf kepada orang. Maka kita minta kita semua jauh daripada golongan-golongan yang saat ni. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ni alhamdulillah kita boleh buat satu perkara yang Nabi pernah berkata, Nabi pernah sebut selepas daripada peperangan Uhud. Perang Uhud. Peperangan yang Islam mati banyak sekali 70 orang. Mus'ab bin Umar mati, orang yang pegang bendera waktu perang Uhud, maka dia mati meninggal dunia. Tangan terpotong. Sayyidina Hamzah kena kerak telinga, kena potongnya hidung, kena belahkan dada, sehingga hati Sayyidina Hamzah itu hancur daripada Hindun, perempuan yang paling jahat pada masa itu, mati meninggal dunia. Abdullah bin Zubair dan sebagainya, banyak di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang matinya di dalam medan peperangan Uhud. Maka lepas daripada tu, bila 70 orang mati, dalam tu ada anak-anak. Anak dia belum daripada balik, dikatakan anak yatim. Di situlah Nabi royak kepada sahabat, siapa yang buat baik, bantu menyukakan hati kepada anak-anak yatim, mereka akan bersama dengan Nabi di dalam syurga. Bersama dengan aku, Nabi kata, di dalam syurga nanti. Maka alhamdulillah pada hari ini begitu juga tuan-tuan. Saya bawa bantuan duit daripada bantuan anak yatim kepada anak yatim kita di Parit ni, di Barahum ni, lebih kurang 35,000 tuan-tuan. Ini bukan daripada gapo. Mungkinnya tempat lain jarang mana kita nak bawa pergi. Tapi di sini alhamdulillah, kerana sini adalah tanah yang bersejarah. Adik-adik kita dengar lagu Anasyid Saning, sebut kata bumi. Di sini bumi alim ulama duduk dekat dengan kita ni, Syekh Daud Al-Fatani. Dan saya sendiri tak tahulah kata keturunan daripada mana, tapi kalau tengok ayah, nama depan tu ada Cik. Ayah pada ayah Cik saya pun Cik juga. Maka kalau tanya Al-Fadil Baba kita Sepanyol, kata keturunan Cik ni mari daripada hak keturunan Taning juga. Mungkinnya pada masa dahulu kita kaji tak sapa. Sebab tu mesranya dengan kita di sini. Oleh tu anak-anak yatim insya-Allah taala, tuan-tuan duk tengok dalam live kita ni, dalam live show ni ada mailik benci duk lek bawah, Kong Tun Dek Kampra hak Tambun Barahum. Boleh nak bantu masukkan duit untuk menjadi kongtun. Bukan sekadar pada hari ini saja kita nak bantu anak yatim. Bahkan bila-bila masa pun kita akan bantu tuan-tuan. Kerana 10 perkara. 10 perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi orang yang buat baik kepada anak-anak yatim. 10 perkara. Yang pertama, ingatlah kita ambil 10 perkara ni. Kalau kita nak, maka cara dia mudah, buat baik kepada anak yatim. Kalau kita nak kepada 10 perkara yang Allah Ta'ala akan bagi hasil daripada kita buat baik kepada anak yatim. Yang pertama sekali, orang yang buat baik kepada anak yatim, Allah Ta'ala menolak akan bala-bala yang akan nak menimpa ke atas diri dia. Tolakkan bala. Benar yang nak berlaku, benar tak molek. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, dalam hidup kancai ciwit kaum menut ni, kita ni, atas dunia kita kena jumpa dengan gapo. Yang pertama, nikmat. Nikmat ni hari ni kita dapat nikmat. Kita boleh duit zakat, duit perniagaan, duit hijrah, itu nikmat. Tapi ingat, sebalik daripada nikmat, iaitulah nama kata ujian, atau dipanggil kata bala. Ujian dengan bala mana pak ada perbezaan? Beza betul mana? Kalau benar yang berlaku kepada kita,
Wakwi kita dekat dengan Allah Ta'ala. Ikut benar berlaku, duit kita hilang, tak kira lah benar kita tak suka, benar kita tak kenal, tapi benar tu berlaku kepada kita. Ia panggil bala ke panggil ujian, nak panggil bala, nak panggil ujian, tengok di diri kita. Kalau benar berlaku, menyebabkan kita dekat dengan Allah. Bila berlaku satu benar, kita bangun semaya tahajud malam, kita berdoa, kita sujud kepada Allah. Makna waktu kita dekat dengan Allah, itu adalah ujian saja. Ia lepas lagi. Tapi kalau benar tu berlaku, waktu kita jauh dengan Allah, itu namanya bala, tuan-tuan. Nama kata bala. Walaupun benar sikit, benar besar, tak kira. Ada kematian dalam rumah kita. Ayah mati, tok laki mati. Katakanlah, waktu kita dekat dengan Tuhan, kau jauh dengan Tuhan. Bila dekat dengan Allah, maka itu adalah ujian. Sebab tu, dalam hidup kita manusia, kita kena dapat, dalam hidup kita dapat nikmat, dapatnya ujian. Semua kita kena dapat. Maka benar nak jadi kata ujian dan bala saat ni, cuba boleh kita tak say. Kita tak say berlaku kepada diri kita. Lebih lagi di masa sekitar kita duduk berhari raya ni ibu apa. Mula start raya 1, raya 2, raya 3. Berapa tepat yang berlakunya. Belaga motor, balik dan sebagainya. Allahu Rabbi. Bapanya tuan-tuan boleh jadi lagu tu. Ani nak ayat kata, hasil daripada kerana kita juga. Oleh tu nak buat kerana nak we kitanya selamat. Selamat daripada benar kita tak tahu apa nak berlaku kepada diri kita. Salah satunya, kita buat baik kepada anak yatim. Allah Ta'ala jauh kita daripada bala. Allah jauh kita daripada bala. Ini yang pertama sekali. Yang kedua, orang buat baik kepada anak yatim. Allah Ta'ala membuka akan pintu-pintu rezeki. Rezeki ni, kita selama kita hidup atas dunia, rezeki ada kepada kita. Sikit atau banyak. Maka terkadang rezeki dia akan tersekat. Jadi dinding. Tak sapa kepada kita. Salah satu daripada gapo tuan-tuan? Salah satunya diri kita itu seorang yang berdosa. Bila kita lakukan satu dosa, satu dinding. Sekat pintu rezeki. Satu dosa, satu pagar. Wakwi rezeki saat ni tak rapat, tak temu dengan kita. Maka nakwi kita ni Allah Ta'ala luah pintu rezeki. Buka akan pintu rezeki. Dalam satu riwayat, pagi-pagi baca surah Waqiah. Pagi-pagi duduk dengan zikir. Baca Al-Quran. Dan salah satu nak menyebabkan rezeki kita murah, iaitulah buat baik kepada anak-anak yatim. Kalau kita nak jualan kita laku, buat baik anak yatim. Ambil kongtun. Ni duk tengok dalam live kita ni. Mailik banci ada dah. Buh dalam banci kita. Raikan Pro. Wasa hari ni jual tak laku mana. Sedekah. Masuk gi. Masuk gi. InsyaAllah tuan-tuan. Kita akan rasa katanya, Masya Allah. Ini adalah rezeki daripada hak kita buat baik kepada anak-anak yatim. 2. Yang ketiga. Orang yang buat baik kepada anak yatim ni tuan-tuan, dia akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti. Jadi teman. Nabi akik 2 jari. Ma'i fil jannah. Ma'i makna sekali. Ni Nabi, ni kita. Rapat cik. Duk dekat dengan Nabi. Allahu Rabbi. Sebab tu ingat. Kita manusia ni, waktu kita berada di atas dunia, sekarang dia panggil yuk sutai. 1400 tahun lebih kita dengan Nabi. 1,400 kopi. Sahabat Nabi duduk sekali dengan Nabi. Makan sekali, gimana sekali, beriman kepada Nabi. Tapi kita ni jauh dengan Nabi. Tetapi walau kita jauh dengan Nabi sekalipun, kita dengar orang cerita Nabi. Orang royak sifat-sifat Nabi. Orang royak kelakuan-kelakuan Nabi.
sehingga dalam hati kita timbul satu perasaan cinta, kasih dan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Orang yang pergi di kota Madinah, bila pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di kubur Nabi dia akan bagi salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah. Sehingga salam dia bagi kepada Nabi itu saat ni, terkadang orang tu siapa mengalirnya air mata. Kita dengan Nabi tak biasa tengok rupa Nabi. Tapi kerana apa boleh cinta dan kasih kepada Nabi? Kerana iman yang ada dalam hati kita yang bersih, yang comel, yang molek. Sebab tu kita orang bangsa Melayu ni. Kita orang bangsa Melayu, ulama katanya orang yang hati lembut. Tak serupa dengan orang yang bangsa Yahudi. Ibu bapa cuba kaji tengok di negeri Palestin, Israel, berapa orang yang Allah hantar nabi kepada mereka. Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, siapa Nabi Isa, Nabi Musa, duduk kawasan tu saja. Kenapa? Kerana orang bangsa Yahudi adalah orang bangsa hati sangat-sangat jahat. Hati sangat-sangat kerah. Hati kerah. Dia nak percaya kepada Nabi Musa. Dia suruh Nabi Musa ni tunjuk mukjizat, tunjuk mukjizat, tunjuk mukjizat. Akhir sekali Nabi Musa naik di atas bukit Tur Sina. Maka di kapal ni ada seekor lembu, dia potong buat lembu dengan mah. Akhir sekali dia pergi sembah anak lembu. Padahal Nabi Musa tunjuk dah. Allah Ta'ala tunjuk kepada Musa. Dia itulah mukjizat. Dia tak percaya lagi tuan-tuan. Siapa orang bangsa Yahudi ni ibu apa? Masa Nabi kita, Nabi kena racun. Nabi kena racun daripada orang perempuan yang bangsa Yahudi. Nabi kena racun bangsa orang Yahudi. Orang perempuan, dia tanya. Kata Nabi ni suka makan kambing hak mana? Pala ke, daging ke? Maka sahabat bagi tahu Nabi suka makan kaki depan. Kaki depan daripada kambing. Dia ambil kaki depan kambing, dia gula tapi dia bubuh racun. Sahabat makan sampai mati. Tapi Nabi letak di lidah kehek semula. Maka hak lekat lidah Nabi tu, hari Rabu Nabi sakit. Lepas daripada Nabi pergi ziarah kubur bakit, Nabi balik daripada rumah, Nabi sakit, Qomi sakit, Ma'ak sakit. Satu Ahad senang Nabi mati. Nabi royak kepada anak Siti Fatimah, katanya rasanya sakit daripada racun hak kena hari tu. Siapa dia bagi racun? Orang Yahudi. Setara Nabi tu tengok gitu lalu jahat mereka. Orang tanya, "Bakpo mu jahat ni? Mu teh racun?" Maka dia jawab kata, "Aku nak tahu." Kata dia tu Nabi sungguh ke Nabi plesu? Kalau dia Nabi sungguh, dia tak kena racun. Allahu Rabbi. Nak ayat kata gapo tuan-tuan? Bangsa Yahudi. Peseng orang Yahudi, peseng hati kerah. Tuhan hantar berapa orang Nabi pun dia tak percaya lagi. Tapi kita bangsa Melayu, Tuhan tak hantar Nabi mari tempat kita. Nabi tak ada tempat kita. Nabi jatuh kepada Mekah dan Madinah. Tapi walaupun Nabi duduk sana, kita orang sini duduk percaya kepada Nabi. Sehingga kasih kepada Nabi SAW. Oleh itu, bila kita kasih kepada Nabi, dunia kita tak boleh sekali dengan Nabi. Ada satu jalan tuan-tuan. Neng neu tang. Hak kita nak duduk dekat dengan Nabi. Iaitulah buat baik kepada anak-anak yatim. Ingatlah. Buat baik anak yatim. Ingat kata, aku boleh duduk sekali dengan Nabi dalam syurga. Mudah-mudahan malam ni, hak kita pakak wi ni, pemimpin-pemimpin ni, termasuk majlis Nayuk, Tok Menih, Allah beberapa orang, tak payah saya sebutlah. Ramai-ramai pakak bantu bagi ni tuan-tuan, alhamdulillah. Semua ni kita menyukakan hati anak-anak yatim. Sukakan hati anak-anak yatim. Subhanallah. Yang keempat, orang yang buat baik kepada anak yatim, dia akan dapat pertolongan daripada Allah. Allah akan tolongkan kita. Man qada hajata akhihi faqadallahu hajatahu. Siapa dia sempurnakan hajat saudara. Kita buat anak yatim suka hati. Wi sempurnakan hajat dia. Dia nak kita wi.
Allah akan sempurnakan hajat kita. Gapo hijau kita, Allah Ta'ala nanti kontrol. Allah Ta'ala nanti atur 1, 2, 3. Maka ini adalah satu daripada amal supaya kita dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitulah buat baik kepada anak yatim. Sebab tu we ingat gini. Bila kita nak buat satu-satu benar, nak buat satu-satu kerongkang, nak buat gano, nak we berjaya ni kerongkang kita ni, nak we jadi rapren, jadi molek, belum kita nak turun hijau, belum kita nak buat benda-benda tu saat ni, gi sedekah duit ke anak yatim. Buat baik anak yatim, Allah Ta'ala tolongkan kita. Percayalah tuan-tuan. Dan yang kelimanya, orang yang buat baik kepada anak yatim, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur dia. Allah Ta'ala we umur kita panjang. Umur kita manusia ni ibu bapa, dia bagi kepada 5 masa. Yang pertama, waktu kita lahir, beranak, sampai umur 15, ia panggil budak. Budak, sobiyun. Dipanggil juga dengan bahasa Arab sobwah. Sebab budak kita panggil buah. Buah tengok budak. Wasa dia sobwah, budak ia buah. Maka budak ni ambil daripada beranak sampai umur 15, nak jadi baik, nak jadi berjuruh tak berjuruh, degil tak degil, duduk di atas kita ibu bapa. Kalau kita heret anak kita kepada jalan baik, anak kita jadi baik. Tetapi hijau ibu bapa ingat baik nak bagi tahu tuan-tuan. Gapo? Doa banyak-banyak kepada anak. Lebih lagi waktu masa anak kita kecil. Bila kita ulik anak tidur, nak buatlah mana nak we anak kita cerdik, bacalah satu daripada ayat yang tertulis di pintu gerbang tepat raudhah hak nak masuk kebun syurga dekat dengan kubur Nabi. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Baca ayat ni bila ulik anak tidur. Nampak? Barulah anak kita jadi cerdik tuan-tuan. Anak jadi cerdik. Dan doa kepada anak. Waktu kecil-kecil Abdullah ibnu Abbas, umur dia duduk sekali dengan Nabi 13 tahun. Ramai fok kita pergi Mekah, pergi jalan di Taif. Mekah Taif 40 kilo. Pergi Taif kita akan pergi ziarah Masjid Abdullah ibnu Abbas. Siapa Abdullah ibnu Abbas? Waktu Nabi berumur 50 tahun di Mekah, dia beranak tubik. Dia anak bagi Abbas. Abbas pak saudara Nabi, adik beradik dengan Abdullah. Anak dia namanya Abdullah ibnu Abbas. Maka Nabi lah orang yang tahnik buka mulut Abdullah ibnu Abbas. 3 tahun Nabi duduk di Mekah, dia bersama dengan Nabi. Maka bila Nabi pergi kepada kota Madinah, dia pun pergi di Madinah. Ia khidmat kepada Nabi. Budak yang kecil, tapi suka nak duduk dengan Nabi. Waktu Nabi masuk bilik air, maka dia duduk luar cari satu bekas air. Bila Nabi keluar daripada tandas bilik air, dia bagi ini air wuduk untuk Nabi ambil air semaya. Situlah Nabi pergi kepala dia. Nabi bacanya doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa ni Nabi baca kepada Abdullah ibnu Abbas. Umur dia 80 tahun. Ne ribu, ne ratus, ne puluh, ne hadis riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas. Nabi kata, "Hei Abdullah, sebelum mu mati 2 perkara yang berlaku kepada kamu. Yang pertama, mung adalah orang yang paling alim sekali di kalangan sahabat. Sahabat tu ilmu dia laduni. Apa hak dia dengar daripada Nabi, ayat-ayat Quran, sekali dia dengar, dia boleh baca selalu dah. Dia ingat selalu dah. Subhanallah. Dan Nabi kata, sebelum kamu mati, matamu tak nampak dulu. Maka dia betul. Dalam sejarah, waktu dia mati, mata dia tak nampak, kelabu dah. Tetapi subhanallah ibu bapa, di waktu nak kapal mayat Abdullah ibnu Abbas, ada burung warna putih terbang mari masuk dalam kain kapal. Masuk dalam kain kapal.
burung warna cahaya putih. Ini menunjuk kata seorang ni sahabat yang mulia ini adalah sahabat yang paling mulia di atas dunia. Lepas pada mati, orang pergi ziarah dia tak berhenti, tuan-tuan. Hasil daripada mana? Doa yang Nabi baca kepada dia. Sebab tu kita ibu bapa, waktu anak kita ni duduk sekali dengan kita, pergi kepala acak-acak, pergi kepala anak baca. Hatta anak sekolah, anak duduk depan kita ni, mulut kita betul dengan kepala anak baca, tuan-tuan. Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil. Siapa nak menikah kahwin, kalau tak ingat doa ni, waktu nak boleh anak, jangan gaduh boleh anak. Dalam arti kalau ada anak, kena ingat, kena amal, kena baca sokmo-sokmo. Kalau nak anak juruh, anak soleh, anak solihah, anak reti kata-kata kita, mak ngapak kena bacakan doa ini sokmo, tuan-tuan. Sama ada anak lelaki perempuan, Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil. Baca sokmo. Nah, anak kita jadi soleh. Oleh tu, anak nak jadi baik ni, dia celah-celah umur beranak sampai 15 tahun. Lepas pada tu 15 tahun sampai 35. YCP 15, 25 10 tahun, 35 20 tahun. Ia panggil umur muda, yawacun. Orang muda. Maka muda ni lah hak nak jadinya. Jalu baik masa muda maka baiklah. Ujian orang muda tempat tai kita gapo? บททดสอบของวัยรุ่นในบ้านเราคืออะไรยาเสพติด Nampak? Orang pada masa ni, ia nak terah, ia nak rasa, ia nak benar, ia tak biasa, ia nak terah. Sebab itulah, kalulah di sekitar umur 15 sampai 35, selamat tak tepuh dengan benar dadah. Orang tu selamat, lepas 35 tak kena dah. Saya sekarang 39. Umur 39 tahun, tuan-tuan. Hari ni, kalau ada saing ambil air ketung tak depan. Ambil yaba mari tak depan amu. Amu tak sih. Habis umur dah. Masa muda kita tak ada dah. Tapi kalau saya sekarang umur 15, umur 20, tak yamin lah. Tak yamin kata kita nak tahan kedak daripada benar tu. Sebab itulah ibu bapa, kita bila ada anak, ada satu doa yang mesti kita baca di waktu kita sujud sembahyang. Siapa ada anak hak degil, tak reti dengar, duk kelik tengah malam, duk gelepar depan sewing, jala belakang. Tak cakap nak kata apa. Ingat doa ni molek. Doa ni berlaku pada negeri Arabnya. Seorang anak jahat, minum arak, bunuh orang, zina, cukup. Semua dosa dia buat belakang. Akhir sekali dosa dia, orang duduk semaya dalam masjid, dia ambil najis tahi uta, dia lepar dalam masjid. Jahat budak ni seorang. Ibu bapa tak tahu nak buat ke mana. Akhir sekali ibu bapa pergi temu dengan orang alim syekh. Maka syekh bagi doa kepada dua ibu bapa. Muklik baca, muklik amal dalam sujud. InsyaAllah anakmu jadi baik. Maka dia amal, tuan-tuan. Gaponya doa? Setiap kali sujud dalam sembahyang, lepas pada baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, maka dia bacanya doa, Allahumma ajirni wa auladi wa ahbabi minan nar. Allahumma ajirni, ya Allah jagalah aku, wa auladi, anakku. Anak tu kalau ada hak nama po hak buah, buh nama anak dalam hati. Wa auladi, dan wa ahbabi, kekasihku. Pia hak kita kasih, anak kita hak kita kasih. Minan nar, daripada api neraka. Sekali atau 3 kali baca setiap kali sujud. Maka dua ibu bapa sani dia amal, tuan-tuan. Dia amal sehingga masanya sampai 6 bulan. 6 bulan anak dia hak jahat balik bertobat jadi anak yang soleh, berjuruh. Maka anak dia berjuruh, tuan-tuan, daripada tak biasa semaya,
Daripada orang yang jahat dia tinggal habis, tapi duduk setahun saja anak dia mati meninggal dunia. Tapi tahu tak waktu mana dia mati? Waktu tengah malam, waktu tahajud. Mana tempat dia mati? Di atas jadah. Pia mana dia mati? Waktu gapo dia mati? Waktu dia sujud semaya tahajud di tengah malam. Daripada anak yang jahat, tapi kih ibu bapa tu doa. Kalau siapa ada anak macam ni, bacalah, amalah. Allahumma ajirni wa auladi wa ahbabi minan nar, daripada api neraka. 3 kali atau sekali kita baca, setiap kali kita sujud, insya-Allah anak kita jadi baik. Jadi umur kita pertama siapa umur 15, yang kedua siapa 35 panggil muda, yang ketiganya 35 siapa 55, itu nama kata tua. Umur tua. 55 siapa umur 70, itu nama kata tua. Nekes. 70 naik lagi, tua sungguh-sungguh. Jadi kalau umur duduk dalam umur tua, kalau tidak jauh dengan Allah Ta'ala lagi, maka beratlah. Mesti kita dari masa yang tua kena buat persiapan untuk diri kita nak menuju ke alam kubur. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, 5. Yang ke-6, buat baik kepada anak yatim, sedekah, jamuh pala anak yatim, Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita. Sekadar kita ambil tangan sapu kepala anak yatim saja, Allah Ta'ala hapus dosa. Banyak mana dosa kita, banyak mana ramuk yang duduk di anak yatim, banyak itulah dosa kita luruh lagi. Allah. Lepas tak say lagi, kita semua ni berdosa kalau kira 10 kali dosa. Dosa lama, dosa lama. Dosa umur kita 15, ingat ke tak lagi? Dosa baru kemarin, baru seminggu. Dosa kecil, dosa besar. Dosa kita sengaja, dosa kita tak sengaja. Tak ada sengaja nak dosa, tapi masuk dengan kacak demo pasal lagu pun dengar. Dosa zahir, yakni depan ramai-ramai kita berdosa. Dosa orang tahu. Dan juga dosa kita sorang. Tak ada dia tahu. Kita sorang berdosa. Tak ada siapa dia tahu. Dan yang kedua terakhir, dosa hak kita buat lek luar. Mata, telinga, lidah dosa. Dan dosa hak duduk dalam hati kita. 10 dosa tu saat ni dihapuskan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hasil daripada kita buat baik kepada anak-anak yatim, tuan-tuan. Yang ketujuh, buat baik kepada anak yatim, Allah Ta'ala cabut sifat sombong, sifat kedekut, dan juga sifat takabur. 3 sifat ni. Dan Allah Ta'ala bagi dalam hati kita sifat apa? Lemah lembut. Tengok bila kita buat baik anak yatim, hati kita sejuk. Terkadangnya mengalir air mata, tengok anak yatim suka, kita suka. Allahu Rabbi. Sebab tu hari ni tuan-tuan yang dikasihi, setiap tahun, tahun ni amo duk buat live. Banyak for kita duk tengok, duk on duit masuk. Tahun ni kita boleh buat baik kepada anak yatim baju raya 800 orang, dan kalau kira duit 800,000 persen pada tahun ni saja. Alhamdulillah. Mungkinnya pada tahun depan akan bertambah lagi. Kerana ini tanggungjawab kita. Kerana picop hak kita. Takutnya tuan-tuan, akhirat esok Tuhan tanya kita, tepi rumah mung ada anak yatim, dalam kampung mung ada anak yatim, muat baik gapo tu? Muwi gapo tu kepada anak yatim? Wah tamah biasa wi kedak. Duit 10 kok biasa bagi dak kepada anak yatim. Takut masa tu Tuhan tanya, kita tak boleh jawab. Tapi bila kita buat dah hari ni, kita boleh jawab dah, tuan-tuan. Satu kali aku bagi basikal, aku bagi duit, aku bagi tu, bagi ni. Ini adalah jawapan yang kita nak jawab di hadapan Allah Ta'ala menanti. Subhanallah. Dan yang ke-8-nya, tuan-tuan, orang buat baik kepada anak yatim. Buat baik anak yatim menjadi naungan, teduh waktu kita duduk di padang mahsyar nanti. Lebih lagi bagi baju kepada orang yang tidak ada baju. Banyak anak-anak yatim tak ada baju raya, kita beri baju raya kepada dia. Di padang mahsyar, ingat baik, padang yang sangat panas.
manusia bertelanjang, tak ada baju pakaian. Tapi ada manusia yang ada pakaian. Siapa dia? Orang yang beri pakaian kepada orang. Pakaian dia beri kepada orang. Ni kita ni kan, hari-hari raya tak tahu berapa cuk. Nah, setengah orang Allahu Rabbi. Raya pertama cuk ni, raya kedua merah, raya ketiga biru, raya empat kuning. Habis cahaya. Raya ni baju lain pula. Soalnya hak pakai dah tu kita hak mana? Boh dalam mari, sengit dah mari. Wi kok orang. Pesen orang pakai baju tinggal, tak pakai dah rok yang kedua. Wi kok orang. Ni tak wi, nak jual pula. Nego sampai cerah. Allah. Tak sesok No. Banyak. Amo duk tengok sudah pakai kaita. La ilaha illallah. Wi kok orang. Ramai lagi orang tak biasa terah pakai baju molek-molek. Kita wi kok orang. Wi kepada orang. Sebab apa? Wi baju kok orang. Allah Ta'ala wi baju kita pada masa esok. Kita ada baju pakaian. Patok se ko hak pakaian Allah Ta'ala bagi dengan hak manusia bagi. Yang kesembilan, orang buat baik kepada anak yatim, Allah Ta'ala redha. Manusia atas dunia hak nak selamat. Orang duk dunia selamat akhirat, orang yang Tuhan redha. Maka salah satu benar bila kita buat Tuhan redha kita. Gapo? Buat baik anak yatim. Kalau nak Allah Ta'ala redha kita, buat baik anak yatim, redha. Bila redha selamat kita akhirat. Bila Allah Ta'ala tak redha, tak selamat. Kubur tak selamat, pada masa tak selamat, titi sirat tak selamat. Tapi bila Allah Ta'ala redha, kita akan selamat tu. Kalau nak Allah Ta'ala redha, buat baik kepada anak-anak yatim. Yang ke-10-nya, iaitulah Allah Ta'ala membagikan ganjaran pahala bergano-gano. Dan juga benar hak kita habis, Tuhan gano. Habis 1,000, Tuhan balas 2,000. Ini bila kita yakin, kita akan rasa benar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita semua, tuan-tuan. Sebab tu alhamdulillah pada malam yang mulia ini, tuan-tuan, kita sudah dengar ganjaran kelebihan bila kita buat baik kepada anak yatim. Maka ingatlah setiap tahun majlis besar-besar, contohnya majlis raya dan bagi baju raya kepada anak yatim, adalah satu parakit dalam hidup kita. Satu hijau yang aku nak biar, aku nak tinggal tak leh. Aku tak padu tak leh. Haning aku kena padu. Maka hari ni alhamdulillah. Amo temu Tok Meneh belum pada puasa lagi. Maka Tok Meneh kata nak buat baik apa ni, nak bagi duit anak yatim. Amo sanggup lalu dah Tok Meneh. Duit tak ada lagi masa tu. Duit tak ada sekut lagi ibu apa. Tapi bila sebut anak yatim, Tok Meneh tak apa. Tok Meneh buat. InsyaAllah saya nak usaha untuk bagi duit kepada anak yatim. Maka hari ni 1,000 sore kita boleh beri kepada anak yatim. Bukan kuasa kita, tuan-tuan. Tapi ingat molek, kita nak tahu macam mana Allah Ta'ala kasih kepada kita. Nak beri kita rasa kata Allah Ta'ala sekarang sudah kasih kepada kita. Mana kita nak tahu? Bila Allah Ta'ala kasih kita, Allah Ta'ala guna kita. Allah Ta'ala cairau. Allah Ta'ala nak gunakan kita kepada jalan yang Allah Ta'ala suka. Guna ke apa? Guna mata kita tengok Quran. Tu tanah Allah Ta'ala kasih kita. Guna telinga kita ni wasa nak dengar agama. Kalau telinga kita, aku tak saya dengar orang mengajar ceramah ku serabut. Tu tanah tu. Tu. Tapi bila kita rasa nak dengar, bila sebut kecil agama wasa nak dengar, tu tanah Allah Ta'ala kasih kita. Lidah kita ni wasa nak zikir pagi, tu tanah Allah kasih kepada kita. Dan harta kita, duit kita ni, kita kerja taruh duit dalam bank banyak mana. Kita guna untuk kita beli rumah, beli kereta, beli tu, beli ni, cukup siap. Belum tentu Allah Ta'ala kasih. Tapi bila duit kita pergi buat masjid, bila duit kita beli tanah wakaf,
Bila duit kita pergi sedekah, bila duit kita pergi guna kepada anak yatim, itu tanda kata Allah kasih kepada kita, dia gunakan harta kita kepada jalan hak dia redha. Sebab apa? Hak kita habis hari ni, dia akan balas di negeri akhirat nanti. Sebab tu mudah-mudahan kita semua dah menjadi seseorang yang Allah Ta'ala kasih. Dua saja, atas dunia, orang Allah Ta'ala kasih, dengan orang Allah Ta'ala benci. Kalau kita nak menjadi Allah Ta'ala kasih, kita gunalah jalan yang Allah Ta'ala redha. Takut-takut satu hari, satu masa duit kita tak laku, tuan-tuan. Zikir kita tak sah dah. Tuhan tak terima dah. Niat kita Tuhan tak terima. Bila kau masa ghar-gharah, bila nyawa kita sampai kepada halqum, siapa ditekak ni, masa tu aku nak sedekah juta anak yatim, Tuhan tak say dah. Tuhan tak terima dah ibu bapa. Tapi lah ni tak siapa lagi situ, buatlah. Buatlah, we ada. Amo nak we kita faham betul-betul. Atas kita sendiri, kita sendiri. Kita fikirlah katanya, aku ni nak masuk syurga dengan gapo? Kita tengok orang alim duk mengajar orang, dia boleh masuk syurga sebab ilmu dia ada. Dia mati, ilmu dia orang duk sebar, orang duk amal. Dia masuk syurga dengan ilmu. Orang ni ingat Quran 30 juz. Hari-hari baca Quran 2 juz, 3 juz sore kali sehari semalam. Maka dia masuk syurga dengan Quran dia jaga. Nah, orang ni rajinnya bangun tahajud malam, dia masuk syurga dengan ibadat malam. Orang ni rajinnya berzikir, masuk syurga dengan berzikir. Kita. Makna aku ni nak masuk syurga dengan gapo? Jalan masuk syurga ada banyak jalan. Supaya nak pergi bakar ada banyak jalan. Naik kapal tubel pun siapa? Dengan kereta pun siapa? Jalan kaki siapa? Tapi pilihlah mana-mana jalan hak kita boleh buat. Maka salah satu daripada jalan yang mudah kita masuk syurga dan duduk sekali dengan Nabi SAW, buat baik anak yatim. Paling kurang aku ingat sore ni anak yatim ni aku nak pergi. Aku nak bela anak yatim sore ni. Aku nak belanja ke dia. Sebulan aku nak $1,000. Ingat tuan-tuan. Sebab tu ini kita pilihlah mana-mana saja. Jangan tak ada langsung. Demon ni masuk syurga dengan megani. Ahli syurga ni dia kecek sama dia. Mu masuk syurga dengan gapo? Aku semaya tahajud. Mu masuk syurga dengan gapo? Aku ada ilmu banyak, dakwah orang, royak ke orang. Mumung, aku biasa dekah sikar suti kepada anak yatim. Boleh masuk syurga juga. Maka mudah-mudahan we pilihlah tuan-tuan, hak paling mudah dekah buat baik kepada anak yatim, tak ada kena ilmu banyak, tak kena bangun tahajud malam, ambil duit 100 kok, anak yatim, buat baik anak yatim dah. Malam ni duk dengar dalam laisuk ni, masuk mari. Salah satu daripada amal yang menyebabkan kita nak dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Oleh tu pada malam ni, amma pun tak boleh nak panjang. Sebab sekarang ni pukul belah tengah dah, pakat duk jeling kok kipah kok toto. Nak ceramah pun tak sedap dah. Duk perik mata baba ni tak tengok je dah ke? Pukul berapa tak tahulah weh. Kita buat ubat lah malam ni insya-Allah. Tahun depan amo mari pula insya-Allah. Untuk meneroyak lah untuk anak yatim kita buat baik tuan-tuan. Tak boleh tinggal. Kerana ini adalah tanggungjawab kita. Bukan tanggungjawab tok mene, bukan tanggungjawab dia tu yang ni. Semua kita bila kita ingat kepada sejarah Nabi, Nabi sangat-sangat gembira, sangat suka bila tengok orang buat baik kepada anak yatim. Subhanallah. Mudah-mudahan malam ni satu malam yang barakat. Malam berkat, hidup kita jadi berkat, anak kita jadi berkat. Apa berkat tuan-tuan? Ziyadatul khair. Tuhan tambah benda baik kita. Benda molek masuk dalam hidup kita. Anak berjaya. Anak kau cidi, anak kau jadi baik. Itu hak kita nak. Maka minta jauh kita semua daripada segala ujian dan juga bala-bala yang kita tak sukanya. Mudah-mudahan pada malam ni kita semua mendapat ganjaran pahala yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhir dengan doa
Dan semoga majlis kita pada malam ni menjadi satu majlis yang akan nak bawa kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala di negeri akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Jabbar, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami semua ini berada di satu tempat yang mulia ini, ya Allah, berdoa meminta kepada Engkau lah, ya Allah, seperti mana kami pernah berdoa di malam-malam Ramadan, ya Allah. Ampunlah dosa kami semua ini, ya Allah. Hapuskanlah segala kesilapan, kesalahan kami yang telah lalu, ya Allah. Jangan Engkau bawa kami menuju ke alam kubur dalam hal kami penuh dengan dosa, ya Allah. Bagikanlah rezeki kepada kami, ya Allah, sebelum kami mati, ya Allah. Kami semua ini boleh bertaubat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauh kami semua ini daripada bala dan fitnah, ya Allah. Dan Engkau sempurnakanlah segala hajat-hajat kami, ya Allah. Luaskanlah pintu-pintu rezeki kami, ya Allah, yang mana kami sudah bantu buat baik kepada anak yatim ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah dada hati kami semua ni, ya Allah. Ada kasih, ada rindu, ada cinta buat baik kepada anak-anak yatim dan fakir-fakir miskin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami semua ini, ya Allah. Semoga kami dapat beribadat kepada Engkau lah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matilah kami semua ini dengan husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang baik, ya Allah. Matilah kami semua ini malam Jumaat, hari Jumaat, ya Allah. Matilah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Matilah kami semua ini, ya Allah, selepas kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Dan mati kami, ya Allah, dalam keadaan kami buat baik, ya Allah. Mati dalam sujud, mati dalam baca Al-Quran. Jangan kamu mati kami dalam keadaan terkejut, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah pahala yang kami buat pada malam ini, ya Allah, untuk menyampaikan kepada arwah-arwah tok nenek kami yang berada di alam kubur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagikanlah kepada pembantu kepada anak yatim pada malam ini, ya Allah. Engkau sempurnakanlah hajat mereka, ya Allah. Engkau bagikanlah mereka seorang yang terpilih, seorang yang Engkau kasih, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah kami semua ini daripada azab di alam kubur. Selamatlah kami semua ini di padang mahsyar. Selamatlah kami di titik sirat. Selamatlah kami, ya Allah, daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Dan Engkau jemput kami semua ini, ya Allah, menuju ke syurga-Mu, ya Allah, sekali dengan kekasih-Mu, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau jemput kami semua ini, ya Allah, yang sedang berdoa pada malam ini, ya Allah, sebelum kami mati lagi, ya Allah, kami boleh pergi ziarah Nabi-Mu di kota Madinah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadat puasa kami, ya Allah. Terimakanlah doa-doa kami, ya Allah. Terimakanlah sedekah-sedekah kami, ya Allah. Semoga kami semua ini menjadi hamba-Mu yang kamu reda, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Baba Zul yang mana beri nasihat kepada ahli kampung kita semua pada malam ini. Maka pihak kami tidak lupa ucapkan jutaan terima kasih kepada Baba. Mudah-mudahan kita semua ni dapat rahmat, barakat, insya-Allah. Amin. Dah masa ni Tok Mane, Tok Nebe bagi hadiah kepada Baba. Dah. Lepas pada ni kita akan nak jepuk sikit. Nak jepuk. Bangun. Dah, duduk tidur bangun. Nah. Kita nak jepuk. Sama ada orang kampung Parit dan juga orang luar pun. Ada lagi orang luar ni Orang luar daripada kampung Barahum ada ni.
Ha, kita nak jemput kak. Dah. Yang kupon ada 2. Satunya untuk barahum. Lepas tu yang kedua, orang hak luar. Ha, kita ada bagi juga. Ha, ada hadiah juga. Ha, 10. Mari. Ha, 10. Mari. 10. Ha, kali muk tebal, mari. 10. Ha, 10 dah. Tahu? Bila? Ha, orang mula-mula. Aisyah Cik Teh. 40 tak 1. Mu tak tulis.